Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah yang melibatkan wang di muka surat 132 dalam buku teks matematik tahun 4. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Oke murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 1. Kutipan sumbangan kebajikan sebanyak Rp85.475.80 diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Rumah anak yatim Fikra dan Cahaya masing-masing menerima Rp25.630 dan Rp19.570.50. Selebihnya diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Okey, soalan A. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh rumah kebajikan Fikra dan Cahaya? B. Hitung sumbangan yang diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Okey, kalau kamu tak faham soalan ni, kamu kena tulis dulu maklumat penting daripada soalan. Okey, untuk soalan nombor 1, kita jawab dulu soalan A. Okey, maklumat penting adalah kutipan sumbangan kebajikan sebanyak Rp85.475.80. Yang ini adalah jumlah kutipan. Okey, jumlah. Okey, untuk soalan A, tulis jumlah kutipan sumbangan sebanyak Rp85.475.80. Okey, daripada jumlah kutipan ini, wang ini diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Okey, 3 buah rumah kebajikan. Okey, wang ini diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Okey, yang pertama, rumah anak yatim Fikrah dan Cahaya masing-masing menerima Rp25.630 dan Rp19.570.50. Jadi Fikrah menerima Rp25.630. Jadi dekat sini tulis Fikrah menerima yang ini, Rp25.630. Seterusnya Cahaya menerima Rp19.570.50. Okey, Cahaya Rp19.570.50. Okey, seterusnya selebihnya diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Okey, yang ni warga emas. Okey, selebihnya diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Jadi yang ini kita tak tahu. Jadi kita buat tanda soal. Okey, soalan A. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh rumah kebajikan Fikrah dan Cahaya? Fikrah dan Cahaya. Jumlah wang. Jumlah bermaksud kamu kena buat operasi tambah. Fikrah tambah Cahaya. Untuk soalan A ni, kamu kena buat operasi tambah. Jadi sekarang kita tulis dulu ayat matematik. Tulis Rp25.630 tambah Rp19.570.50. Okey. Soalan suruh cari berapakah jumlah wang yang diterima oleh rumah kebajikan Fikrah dan Cahaya. Jumlah yang ini. Okey, jumlah yang ini kamu kena cari. Jadi untuk cari jumlah kita kena buat tambah. Okey, sekarang untuk soalan ini kita kena buat tambah, kita buat bentuk lazim. Jadi yang ini nombor bulat, tak ada perpuluhan. Yang ini ada perpuluhan kan? Jadi letak perpuluhan dekat sini. Okey, tulis nombor ni. Rp25.630. Okey, perpuluhan. Ingat, untuk nilai wang selepas perpuluhan adalah sen. Jadi kena ada 2 tempat.
Jadi selepas perpuluhan, 2 sifar. Yang ini pun ada perpuluhan kan? Okey, letak dulu perpuluhan. Okey, selepas perpuluhan 50 sen. 5 sifar. Sebelum perpuluhan, sifar 75, sifar 75, 91. Tulis RM, operasi tambah. 2 garis. Jadi, letak dulu perpuluhan segaris. Okey, perpuluhan sangat penting. Tulis RM. Okey, tambah dari belakang. Sifar tambah sifar. Sifar. Sifar tambah 5. 5. Sifar tambah sifar. Sifar. 3 tambah 7. 10. Jadi sifar sini. 1 sini. 1 tambah 6. 7. 7 tambah 5. 12. Jadi 2 sini. 1 sini. 1 tambah 5 ataupun 1 tambah 9, 10. 10 tambah 5, 15. Jadi 5 dekat sini, 1 dekat sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Jadi jawapannya RM45.200.50. Jadi untuk soalan A ni, okey, untuk soalan A, berapakah jumlah wang yang diterima oleh Rumah Kebajikan Fikrah dan Cahaya? Jadi jumlah wang RM45.200.50. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan B. Hitung sumbangan yang diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas. Jadi soalan B kita buat dekat sini. Soalan B, kamu kena cari sumbangan yang diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas. Jadi untuk soalan B ini, ayat ini sangat penting. Selebihnya diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas. Okey, daripada jumlah ni, Fikrah dapat yang ini. Okey, Cahaya dapat yang ini. Jumlah yang ini adalah yang ini kan? Jumlah yang ini kan? Fikrah dan Cahaya yang ini. Daripada yang ini, okey, daripada yang ini, Fikrah dan Cahaya jumlahnya yang ini. Okey, selebihnya, okey, baki duit diterima oleh warga emas. Untuk cari baki duit, jumlah yang ini kena tolak dengan jumlah Fikrah dan Cahaya. Kamu akan dapat jawapan untuk soalan B, iaitu sumbangan yang diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas. Sebab dekat sini, selebihnya diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas, iaitu baki duit diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas. Jadi untuk soalan B, kamu kena buat tolak, iaitu jumlah tolak dengan yang ini. Okey, sekarang kita tulis dulu ayat matematik. RM85.475.80 tolak dengan yang ini. Okey, kena buat operasi tolak. Yang ini ada perpuluhan. Okey, dua-dua nombor ada perpuluhan kan? Jadi tulis dulu nombor ni. RM85.475.80. Okey, ada perpuluhan. Letak dulu perpuluhan. Sini 50 sen. Sebelum perpuluhan, sifar 2. Sifar 2. 54. Sini RM, operasi tolak. Okey, letak dulu perpuluhan. Sini RM. Jadi sifar tolak sifar, sifar. 8 tolak 5, 3. 5 tolak sifar, 5. 7 tolak sifar, 7. 4 tolak 2, 2. 5 tolak 5, sifar. 8 tolak 4, 4. Jadi jawapannya
RM40.275.30 sen. Jadi, untuk soalan B, sumbangan yang diterima oleh Rumah Kebajikan Warga Emas, okey. Rumah Kebajikan Warga Emas, tulis Rumah Kebajikan Warga Emas sebanyak RM40.275.30. Jadi, dekat tanda soal ni, jawapannya yang ini. RM40.275.30. Jadi, murid-murid, kalau kamu tak faham lagi soalan B ini, cikgu akan terangkan dengan gambar aja. Okey? Okey. Jumlah yang ni kan? Okey, jumlah yang ni. Okey. Katakan yang ini adalah jumlah. Yang ini RM85.475.80. Okey. Dari sini sampai sini jumlahlah. Okey, jumlahkan. Okey. Dari sini sampai sini yang ini. Okey. Jumlah yang diterima oleh Fikra dan Cahaya yang ini. Jadi, katakan yang ini. Yang ini adalah yang ini. RM45.200.50. Jadi, dari sini sampai sini Fikrah dan Cahaya. Okey, dari sini sampai sini Fikrah dan Cahaya. Bermakna daripada jumlah ni, okey, sampai sini, okey, bahagian ini adalah Fikrah dan Cahaya. Bahagian ini Fikrah dan Cahaya. Yang lebih dekat sini adalah Warga Emas. Jadi, kamu kena cari bahagian ini untuk soalan B. Okey, kita dah dapat jawapan dah. Kalau kamu tak faham lagi, kamu tengok dekat sini. Okey, dari sini sampai sini RM85.475.80 kan? Jumlah yang ini jumlah. Dari sini sampai sini, iaitu dari sini sampai sini Fikrah dan Cahaya. Yang lebih dekat sini adalah Warga Emas. Jadi, untuk cari lebih ni, jumlah kena tolak yang ini, dapat yang ini. Sebab itu untuk soalan B, cikgu cakap kena buat operasi tolak. Untuk cari baki wang, kamu kena tolak. Okey, kamu kena tolak jumlah wang dengan jumlah Fikrah dan Cahaya. Kamu akan dapat jawapan untuk Warga Emas. Okey, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Bapa Zaidi mempunyai RM34,807.12 dalam akaun banknya. Sebulan kemudian beliau mengeluarkan RM20,000 untuk mengusahakan kebun durian dan mangga. Selepas suatu tempoh, wang hasil tanamannya sebanyak RM13,047.80 disimpan. Kira baki terkini akaunnya. Okey, bila kamu tak faham soalan, cikgu dah cakap dah dalam soalan nombor 1, iaitu kamu kena tulis dulu maklumat penting daripada soalan. Okey, untuk soalan nombor 2, maklumat yang pertama adalah Bapa Zaidi mempunyai RM34,807.12 dalam akaun banknya, iaitu jumlah wang yang ada dekat Bapa Zaidi. Jadi, jumlah wang Bapa Zaidi ialah, okey, sebanyak yang ini. Tulis yang ini dulu. RM34,807.12. Okey, seterusnya, sebulan kemudian beliau mengeluarkan RM20,000 untuk mengusahakan kebun durian dan mangga. Iaitu daripada jumlah ni, dia keluarkan RM20,000. Dia keluarkan RM20,000. Bila keluarkan, jumlah ni akan berkurangkan. Okey, keluarkan, jumlah akan berkurang. Jadi dekat sini, kamu kena buat operasi tolak. Okey, seterusnya,
selepas suatu tempoh, wang hasil tanamannya sebanyak RM13,047,80 disimpan. Okey, tadi keluarkan, sekarang disimpan. Disimpan sebanyak RM13,047,80. RM13,047,80 disimpan. Tadi keluar, tolak. Sekarang masuk balik. Jadi kena buat tambah. Okey, kira baki terkini akaunnya. Jadi keluar, buat tolak, masuk, tambah. Jadi sekarang kamu kena cari balik duit terbaru, iaitu jumlah terbaru. Tadi keluar, sekarang masuk balik. Jadi kamu kena buat operasi tolak dan tambah, iaitu operasi gabung. Untuk cari baki terkini akaunnya, kamu kena buat tolak dan tambah. Sekarang kita tulis dulu ayat matematik. Yang ini, okey. Tulis yang ini RM34,807,12. Buat tolak dulu. RM20,000. Okey, tambah dengan yang ini. RM13,047,80. Ingat murid-murid, bila keluar, duit akan berkurang, kena buat tolak. Bila masuk balik, duit akan bertambah balik. Jadi, kena buat tambah. Okey, sekarang dekat sini ada perpuluhan, ada perpuluhan. Jadi, nombor ini pun letak perpuluhan. Okey, buat tolak dulu. RM34,807,12. Okey, ada perpuluhan. Letak dulu perpuluhan. Sebelum perpuluhan, sifar, 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 sifar 2. Sifar, 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 sifar 2. RM. Selepas perpuluhan, sifar, sifar, operasi tolak. Garis. Okey, letak dulu perpuluhan. Tulis RM. Okey. 2 tolak sifar. 2. 1 tolak sifar. 1. 7 tolak sifar. 7. Sifar tolak sifar. Sifar. 8 tolak sifar. 8. 4 tolak sifar. 4. 3 tolak 2. 1. Okey, sekarang yang ini tambah dengan yang ini. Okey, letak dulu perpuluhan. Okey, perpuluhan segaris. Selepas perpuluhan, 80 sen. 8 sifar. Sebelum perpuluhan, 7, 4 sifar. 7, 4 sifar, 3, 1. RM. Okey, tambah. Okey, 2 garis. Okey, letak dulu perpuluhan. Sini. RM. 2 tambah sifar, 2. 1 tambah 8, 9. 7 tambah 7, 14. 1 sini. 1 tambah sifar, 1. 1 tambah 4, 5. 8 tambah sifar, 8. 4 tambah 3, 7. 1 tambah 1, 2. Jadi jawapannya RM27,854,92. Jadi untuk soalan nombor 2, baki terkini akaunnya. Okey, baki terkini. Baki terkini sebanyak RM28,554,92. Ingat murid-murid, bila wang keluar, wang itu akan berkurang. Buat tolak, bila masuk balik, buat tambah. Jadi, soalan ini melibatkan operasi gabung, tolak dan tambah. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Gambar menunjukkan harga sebuah motosikal. Syarikat Pengangkutan Masuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Okey, kalau kamu tak faham, kena tulis dulu maklumat penting daripada soalan. Okey, gambar menunjukkan harga sebuah motosikal. Jadi satu motosikal harganya RM6,506,98. Okey, satu motosikal, okey, satu motor sama dengan yang ini. RM6,506,98.
RM6.98. Jadi, syarikat pengangkutan Masuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Okey, satu motor sama dengan yang ini. 9 motor sama dengan berapa? Jadi, kamu kena cari harga untuk 9 buah motor. Okey, kamu kena cari jumlah harga untuk 9 buah motor. Jadi, satu motor, satu motor sama dengan RM6.506.98 kan? Okey, kalau beli lagi satu motor, sama juga. Motor yang kedua sama juga harganya. Motor yang ketiga, sama juga. Motor yang keempat, sama juga harganya. Motor yang kelima, sama juga harganya. Motor yang keenam, sama juga. Motor yang ketujuh, motor yang ke-8, motor yang ke-9. Okey. Satu motor harganya RM6.506.98. Jadi sampai 9 motor pun harganya tetap sama, iaitu satu motor sama dengan RM6.506.98. Soalan suruh cari berapakah harga 9 buah motosikal itu, iaitu jumlah harga, jumlah yang ini untuk 9 buah motor. Jadi, untuk cari 9 buah motor, kamu kena tambah berulang-ulang. Yang ini tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini, sampai 9 buah motor. Tambah berulang-ulang-ulang. Kalau kamu tambah berulang-ulang-ulang, kertas ini pun tak cukup tempat. Tambah berulang-ulang bermaksud adalah darab. Daripada kamu tambah berulang-ulang-ulang, kamu darab sekali saja, iaitu harga satu motor darab dengan 9 motor. Kamu akan dapat jawapan untuk 9 buah motor. Jadi, ayat matematiknya RM6.506.98 darab dengan 9. Ingat murid-murid, daripada kamu tambah berulang-ulang-ulang, tambah berulang juga sama juga maksudnya dengan darab. Daripada tambah berulang-ulang banyak kali, kamu buat darab sekali saja. Daripada tambah 9 kali, darab sekali saja dengan 9. Jadi, untuk soalan ini kamu kena tahu sifir 9. Sebelum itu cikgu akan ajar dulu macam mana nak tulis sifir 9 dengan mudah. 1 kali 9, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, dari bawah, dari belakang tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ini adalah cara mudah untuk tulis sifir 9. Sekarang, kita selesaikan yang ini. Tulis RM6.506.98 darab dengan 9. Tulis RM, letak perpuluhan segaris, 8 kali 9, 8 kali 9, 72, jadi 2 sini, 7 sini. 9 kali 9, 9 kali 9, 81. 81 ni tambah 7, 88. 8 sini, 8 sini. 6 kali 9, 6 kali 9, 54. 54 tambah 8, 62. Sini 2, sini 6. Sifar kali 9, ingat, kalau kali dengan sifar, dapat sifar, turunkan 6. 5 kali 9,
5 kali 9, 45. Jadi 5 sini, 4 sini. 6 kali 9, 6 kali 9, 54. 54 tambah 4, 58. Jadi harga untuk 9 buah motor adalah yang ini. RM58.562.82. Jadi jumlah harga untuk 9 buah motor adalah yang ini. Satu motor sama dengan RM6.506.98. 9 motor sama dengan RM58.562.82. Ingat murid-murid, tambah berulang juga sama maksudnya dengan darab. Daripada tambah berulang banyak kali, kamu buat darab sekali je. Ingat, darab sekali je. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. 20 tahun yang lalu, Ibu Langkanau membeli rantai emas dengan harga RM2.125. Harga rantai itu sekarang telah meningkat sebanyak 5 kali daripada harga asalnya. Hitung harga rantai itu sekarang. Okey, 20 tahun yang lalu, Ibu Langkanau membeli rantai emas dengan harga RM2.125. Jadi, yang ini adalah harga asal. Kamu tulis harga asal rantai RM2.125. Okey, sekarang selepas 20 tahun, harga ni meningkat sebanyak 5 kali. Okey, meningkat sebanyak sekali, bertambah sebanyak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Okey, bertambah berulang-ulang, ulang sampai 5 kali. Jadi, kalau tambah berulang-ulang, dalam soalan nombor 3 ni cikgu dah cakap dah, iaitu operasi darab. Iaitu yang ini, darab dengan 5, kamu akan dapat tahu harga rantai itu sekarang. Okey, 20 tahun yang lalu harga rantai itu harga asal RM2.125 kan? Harga rantai itu telah meningkat sebanyak 5 kali. Meningkat bermakna sudah bertambah sebanyak 5 kali. Jadi, kamu kena buat operasi darab. RM2.125 darab dengan 5, boleh dapat tahu harga rantai itu sekarang. Jadi, ayat matematiknya adalah RM2.125 darab dengan 5. Okey, kamu kena buat operasi darab. RM2.125 darab 5. Okey, tulis dulu RM. 5 kali 5, 25. Jadi, 5 dekat sini, 2 dekat sini. 2 kali 5, 10. 10 tambah 2, 12. 2 sini, 1 sini. 1 kali 5, 5. 5 tambah 1, 6. 2 kali 5, 10. Jadi, harga rantai itu sekarang ialah, okey, kamu tulis harga rantai itu sekarang ialah yang ini. RM10.625. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Gaji tahunan Puan Kumari berjumlah RM85.675.80. Hitung gaji bulanan Puan Kumari. Jadi untuk soalan nombor 5, maklumat yang pertama adalah gaji tahunan Puan Kumari berjumlah RM85.675.80. Gaji tahunan ataupun jumlah gaji untuk 1 tahun sama dengan yang ini. Jadi untuk soalan nombor 5, kamu tulis gaji tahunan ataupun jumlah gaji untuk 1 tahun sama dengan RM85.675.80. Jadi, yang ini adalah maklumat yang pertama.
Seterusnya, hitung gaji bulanan Puan Kumari. Okey, yang ini jumlah gaji untuk 1 tahun kan? Kamu kena cari tiap 1 bulan dapat berapa. Yang ini untuk 1 tahun. Kamu kena cari tiap 1 bulan dapat berapa. Jadi, untuk cari tiap 1 bulan dapat berapa, kamu kena tahu dulu 1 tahun ada berapa bulan. Okey, 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun ada 12 bulan. Jadi, tiap 1 bulan dapat berapa? Jadi, kamu kena cari Januari dapat berapa, Februari dapat berapa, March, April, Mei, June, Julai, August, September, Oktober, November, Desember. Okey? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, yang ini adalah jumlah untuk 12 bulan. Kamu kena cari tiap 1 bulan dapat berapa. Jadi, jumlah ini kena pecah sama rata kepada 12 bulan. Dengar betul-betul, yang ini jumlah ini kena pecah sama rata kepada 12 bulan ataupun kena bahagi secara sama rata kepada 12 bulan. Yang ini kena bahagi secara sama rata kepada 12 bulan. Dibahagi secara sama rata. Okey, bahagi secara sama rata. Bermakna, untuk soalan nombor 5, kamu kena buat operasi bahagi. Jumlah yang ini bahagi dengan 12 bulan. Jadi, ayat matematiknya 85.675 ringgit 80 sen bahagi dengan 12. Jadi, untuk soalan ni kamu kena tahu sifar 12. Kalau kamu tak hafal lagi, cikgu akan ajar macam mana nak tulis sifar 12. Okey, kamu tulis 1, 2, 12. Garis. Okey, tulis sifar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, tulis sampai 9 pun sudah cukup. Yang ini nombor gandaan 2, iaitu tambah 2, 2, 2 kan? Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 1 kali 12, okey 12. 2 kali 12, 24, 36, 48. Yang ini 5 tambah 1. 6, sifar dekat sini. Yang ini 6 tambah 1, 7, 2 dekat sini. 7 tambah 1, 8, 4 dekat sini. 8 tambah 1, 9, 6 dekat sini. 9 tambah 1, 10, 8 dekat sini. Jadi, ini adalah cara untuk tulis sifar 12. Sekarang, kita selesaikan yang ini. Okey, lukis tanda bahagi. Tulis 85.675 ringgit 80 sen bahagi 12. Jadi, letak perpuluhan sini Rn. Nombor pertama nombor kecil kan? Jadi, sifar. Sifar kali 12. Sifar tolak garis. 8 tolak sifar. 8 turunkan 5. 85. Jadi, kamu ambil 84. 7 kali 12, 84. 7 kali 12, 84. Tolak garis. 5 tolak 4, 1. Sini sifar. Turunkan 6. 16. Jadi, kamu ambil 12. 1 kali 12, 12. 1 kali 12, 12. Kita tolak garis. 6 tolak 2, 4, 1 tolak 1, sifar, sini sifar, turunkan 7, 47. Jadi kamu ambil 36. 3 kali 12, 36. 3 kali 12, 36. Sini sifar, sifar, kita tolak garis. 7 tolak 6, 1, sini 1, sini sifar, sifar, 5.
Okey, 115. Jadi kamu ambil 108. 9 kali 12, 108. 9 kali 12, 108. Sini sifar, sifar. Okey, tolak. Garis. 5 tolak 8 kena pinjam. Sini 15. Sini sifar. Okey, 15 tolak 8, 7. Sini sifar, 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 sifar. Turunkan 8. 78. Kamu ambil 72. 6 kali 12, 72. 6 kali 12, 72. Okey, sini sifar, 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 sifar. Okey, tolak. Garis. 8 tolak 2, 6. Sini sifar, 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 sifar. Turunkan sifar. 60. Jadi, 5 kali 12, 60. 5 kali 12, 60. Jadi sini, sifar, 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 tolak. Jadi sifar tolak sifar, sifar. Sini sifar, 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 sifar. Jawapannya RM7.139.65. Okey, sifar ni tak perlu tulis. Jadi gaji bulanan Puan Kumari. Okey, kamu tulis gaji bulanan Puan Kumari sama dengan RM7.139.65. Ingat murid-murid, okey, jumlah yang besar untuk 1 tahun, kamu kena cari untuk tiap 1 bulan. Okey, 1 tahun ada 12 bulan kan? Yang ini jumlah untuk 12 bulan. Kalau kamu nak cari untuk 1 bulan, jumlah yang besar ini kena bahagi dengan 12, kamu akan dapat untuk 1 bulan. Okey, tadi 12 bulan banyak kan? Okey, banyak. Kalau nak cari untuk 1 bulan, akan berkurang. Bila berkurang, kamu kena buat operasi bahagi. Okey, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 6. Syarikat Bintang Emas memperuntukkan RM87.750 untuk program Tuition Harapan. Wang itu diagihkan sama banyak kepada 13 buah sekolah menengah. Berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah? Okey, kamu tengok dulu ayat pertama. Syarikat Bintang Emas memperuntukkan jumlah wang sebanyak RM87.750. Jadi, jumlah wang yang diperuntukkan adalah yang ini. Wang ini diagihkan sama banyak kepada 13 buah sekolah menengah. Jadi, untuk soalan nombor 6, kamu tulis dulu yang ini. RM87.750. Yang ini diagihkan sama banyak kepada 13 buah sekolah menengah. Okey, diagihkan sama banyak kepada 13 buah sekolah menengah. 1 sekolah, 2 sekolah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wang ini diagihkan sama banyak ataupun dibahagi secara sama rata kepada 13 buah sekolah menengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 buah sekolah menengah kongsi wang ini. Okey, kongsi sama banyak wang ini. Okey, sekarang berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah? Jadi, kamu kena cari untuk 3 buah sekolah. Okey, pertama sekali, jumlah wang ini dibahagi secara sama rata kepada 13 buah sekolah menengah kan? Jadi, kamu kena buat operasi bahagi dulu. Okey, yang ini bahagi dengan 13 buah sekolah menengah, kamu akan dapat tahu satu sekolah dapat berapa. Okey, seterusnya soalan suruh cari berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah. Jadi,
kamu kena tambah satu per satu. Yang ini tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini. Daripada tambah berulang, kamu buat operasi darab, iaitu darab dengan 3 buah sekolah. Yang ini bahagi dengan 13, kamu akan dapat tahu setiap sekolah dapat berapa kan? Seterusnya, darab dengan 3, kamu akan dapat tahu wang yang diterima oleh 3 buah sekolah. Jadi untuk soalan nombor 6, melibatkan operasi gabung, iaitu bahagi dan darab. Okey, tulis ayat matematik. Tulis RM87.750 bahagi dengan 13 buah sekolah. Seterusnya, darab dengan 3 buah sekolah. Okey, kamu kena buat operasi gabung. Buat bahagi dulu, dapat jawapan, buat darab. Untuk buat operasi bahagi, kamu kena tahu sifir 13. Okey, sekarang kita akan buat sifir 13 dulu. Okey, kita akan tulis dulu sifir 13. 1, 3, 13. Garis. Garis. Tulis sifir 13. 1, okey, tulis sifir 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seterusnya sifir 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 9. Sini 12. 15. 18. 21. 24. 27. Jadi 1 kali 13, 13. Seterusnya 26. 39. Yang ini 4 tambah 1, 5, 2 dekat sini. 5 tambah 1, 6, 5 dekat sini. 6 tambah 1, 7, 8 dekat sini. 7 tambah 2, 9, 1 dekat sini. 8 tambah 2, 10, 4 dekat sini. 9 tambah 2, 11, 7 dekat sini. Jadi, ini adalah cara untuk tulis sifir 13. Sekarang, kita buat bahagi dulu. Okey? Kita buat dekat kertas yang baru. Tulis RM87.750 bahagi 13. Buat bahagi dulu. Dari sini RM87.750 bahagi 13. Okey, tulis RM. Okey, nombor pertama nombor kecil kan? Nombor 8 kan? Jadi sifar. Sifar kali 13. Sifar tolak 8 tolak sifar 8 turunkan 7. 87. Jadi kamu ambil 78. 6 kali 13 78. 6 kali 13 78. Kita tolak garis. Yang ini kena pinjam dari sini. Potong, tulis 7. Okey, 17 tolak 8 9. 7 tolak 7 sifar. Turunkan 7. 97. Jadi kamu ambil 91. 7 kali 13 91. 7 kali 13 91. Sini sifar. Garis. 7 tolak 1 6. Sini sifar. Sifar. Turunkan 5. 65. Jadi 5 kali 13 65. 5 kali 13 65. Di sini sifar. Sifar. 5 tolak 5 sifar. 6 tolak 6 sifar. Sini sifar. Sifar. Ada sifar. Tulis dekat sini. Garis. Okey, jadi satu sekolah dapat RM6.750. Jadi sekolah yang kedua pun dapat RM6.750. Yang ini pun dapat RM6.750. Jadi kamu nak tambah satu per satu pun boleh ataupun darab dengan 3. Iaitu yang ini darab dengan 3. Jadi bahagi dapat jawapan yang ini kan. Yang ini darab dengan 3. Jadi kamu tulis
Yang ini Rp6.750 darab dengan 3. Buat operasi darab. Di sini RM. Sifar kali 3, sifar. 5 kali 3, 15. Sini 1. 7 kali 3, 21. 21 tambah 1, 22. 6 kali 3, 18. 18 tambah 2, 20. Jadi, soalannya, berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah? Jadi, wang yang diterima oleh 3 buah sekolah ialah sama dengan Rp20.250. Jadi murid-murid, untuk soalan ni kita buat operasi gabung sebab, okey, tengok dekat sini, jumlah wang ini diagihkan sama banyak. Okey, tengok betul-betul dekat kata kunci ni, diagihkan sama banyak, dibahagi secara sama rata. Jadi kena buat operasi bahagi. Seterusnya, bila kamu buat operasi bahagi, kamu akan dapat untuk tiap satu sekolah. Tiap satu sekolah dapat Rp6.750 kan? Okey, berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah? Seterusnya kamu kena cari untuk 3 buah sekolah. Kamu boleh tambah berulang-ulang ataupun buat darab dengan 3. Sebab itu kita buat operasi gabung, bahagi dan darab. Buat bahagi dulu. Okey, buat bahagi dulu dapat jawapan. Jawapan ini untuk satu sekolah. Kamu kena cari untuk 3 buah sekolah. Kena darab dengan 3. Dapat jawapan Rp20.250. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 7. Hasil kutipan sewaan beberapa rumah inap berjumlah Rp15.600 sebulan dikongsi sama banyak oleh 3 orang rakan. Berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan? Jadi soalan nombor 7 ni lebih kurang sama macam soalan nombor 6. Tengok dekat sini, wang itu diagihkan sama banyak. Yang ini dikongsi sama banyak. Diagihkan sama banyak, dikongsi sama banyak bermaksud dibahagi secara sama rata. Jadi untuk soalan nombor 7, kamu tulis Rp15.600 dikongsi sama banyak ataupun dibahagi secara sama rata oleh 3 orang rakan. Dikongsi sama rata oleh 3 orang. Seorang, 2 orang, 3 orang. Okey, wang ini dikongsi oleh 3 orang. Seterusnya, berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan? Kamu kena kira sampai 6 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan. Jadi, mula-mula wang ini dikongsi sama rata kepada 3 orang kan? Jadi, kamu kena buat dulu bahagi. Bahagi dengan 3. Okey, bahagi dengan 3. Lepas tu, kamu akan dapat setiap satu orang dapat berapa. Okey, setiap satu orang dapat berapa. Seterusnya, wang itu kamu kena kira sampai 6 bulan. Iaitu bertambah berulang-ulang. Kita tambah berulang-ulang. Kamu buat bahagi dengan 3. Kamu akan dapat satu nilai untuk setiap satu orang. Wang itu akan bertambah-tambah sampai 6 bulan. Tambah berulang bermaksud darab. Darab dengan 6. Jadi, ayat matematiknya adalah Rp15.600 bahagi dengan 3 darab dengan 6. Jadi sekarang kamu kena buat bahagi dulu. Okey, kita buat dekat sini. Rp15.600 bahagi 3. Okey, lukis tanda bahagi. Rp15.600
RM600 bahagi 3. Okey, kamu kena tahu sifir 3. Tulis dulu RM. Nombor pertama, nombor kecil kan? Jadi sifar. Sifar kali 3. Sifar. Tolak. Garis. 1 tolak sifar. 1. Turunkan 5. Jadi 5 kali 3, 15. 5 kali 3, 15. Kita tolak. Garis. 5 tolak 5. Sifar. 1 tolak 1. Sifar. Turunkan 6. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Kita tolak. Garis. 6 tolak 6, sifar. Sini sifar. Sini sifar. Ada 2 sifar. Tulis dekat sini. Jadi, yang ini adalah wang yang seorang akan dapat. Okey, seorang akan dapat RM5.200. Jadi, seorang akan dapat RM5.200. Jadi, kamu kena cari sampai 6 bulan. Jadi, yang ini bertambah-tambah sampai 6 bulan. Jadi, yang ini kamu kena darab dengan 6. Sebab soalan suruh cari berapakah keuntungan setiap orang. Jadi, kamu kena cari untuk seorang dapat berapa sampai 6 bulan. Jadi, yang ini darab dengan 6. Jadi, tulis RM5.200 darab 6. 5.200 darab 6. Kita tulis RM. Sifar kali 6. Sifar. Sifar kali 6. Sifar. 2 kali 6. 12. Sini 1. 5 kali 6. 30. 30 tambah 1. 31. Jadi jawapannya, keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan ialah, keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan ialah RM31.200. Ingat murid-murid, untuk soalan ini kita buat operasi gabung sebab pertama sekali jumlah wang ini dibahagi secara sama rata kan, okey? Dikongsi secara sama rata. Okey, dikongsi secara sama rata oleh 3 orang. Bahagi dengan 3. Seterusnya kamu kena cari sampai 6 bulan. Jadi, kamu kena darab dengan 6. Jadi, pertama sekali melibatkan bahagi, seterusnya darab. Buat bahagi dan darab, kamu akan dapat jawapan keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan. Okey murid-murid, cikgu dah bimbing semua soalan di muka surat 132. Kalau murid-murid masih tak faham ataupun cikgu cakap terlalu laju sangat, kamu boleh ulang balik video ni. Kalau murid-murid dah faham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.